Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik dan ibu bapa semua? Bersama saya Azrul. Pada hari ini Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan bersama saya pada petang ini iaitu Puan Zeni Sofina daripada bahagian Kemasukan dan Rekod Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hari ini kita bersiaran secara langsung melalui FB UPU Online bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi, dan webinar pada hari ini dijana oleh bahagian Kemasukan Pelajar IPTA dan juga Universiti Malaya. Terima kasih kepada penganjur kita. Jangan lupa untuk share, like dan juga komen pada ruangan yang telah disediakan. Dan hari ini kita harap supaya adik-adik dapat kemaskini di UPU Online dan memilih Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebagai pilihan utama anda. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu untuk kita melihat sedikit sebanyak tentang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kemudian kita akan berbincang, kita akan melihat apakah program-program yang ditawarkan oleh UIAM. Anda semua telah bersedia? Ayuh bersama saya untuk kita lihat sedikit sebanyak tentang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. We are a place of accomplishments. From humble beginnings, we have broken barriers and records. From the rawness of basic knowledge, we have instilled values. Values that inculcate the blossoming of minds and the bestowing of virtue. Our accomplishments have touched the lives of so many. For indeed, our infusing of virtue with knowledge has been the key to our success. Why are we always striving? Why do we keep pushing the boundaries? Why do we constantly try to bring out the best in each of us? Because here, no matter where you're from, you are accorded the same right to succeed. We want them to build a better future, where good is not just created, but sustained. We stand for excellence in our students, shaping their values and developing the world. We strive for inspiration in our graduates, inspiring their dreams into reality. We want to go beyond the imaginable and bring out virtue beyond any barriers. To improve the quality of life everywhere, physically and spiritually. IIUM provides the best conducive learning environment for all students, offering a wide variety of amenities in the pursuit of knowledge. Opening avenues to reach the furthest realms of enlightenment. The International Islamic University of Malaysia.
the garden of knowledge and virtue. Dan kita akan bermula pada bila-bila masa. Ayuh bersama-sama dengan kami pada hari ini. Jangan lupa untuk share, like dan juga komen. Kita akan berbicara tentang program-program yang terdapat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Adakah anda sudah bersedia? Jika jawapan anda ya, ayuh bersama kami untuk kita melihat apakah program-program yang ditawarkan di UIAM. Tapi sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1983 oleh kerajaan dengan kerjasama daripada beberapa negara Islam termasuk Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Oleh itu kita dapat lihat di sini penubuhan UIAM adalah satu agenda besar di dalam negara untuk menjadikan ia sebagai sebuah universiti yang memberikan khidmat kepada masyarakat dan juga Muslim, juga kepada semua manusia khususnya di Malaysia dan di serata dunia. Dan ini adalah kampus-kampus yang kita mulakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kalau kita boleh lihat, ada yang terdapat di Petaling Jaya. Dan kita lihat bagaimana bermulanya kampus di Gombak, kita bermula sedikit demi sedikit dan Alhamdulillah pada hari ini kita melihat bagaimana UIAM berkembang dengan pesatnya. Dan ini antara kampus IIUM ataupun UIAM. Kita lihat di mana di Gombak terdapat kampus utama, kampus induk. Di sini terdapat 30 program yang kita tawarkan, khususnya untuk melihat bagaimana peranan UIA dalam membawa masyarakat bersama-sama membawa agendanya yang tersendiri. Kita ada juga kampus kita di Kuantan. Jadi kalau yang berada di Pantai Timur boleh melihat peluang dan juga ruang untuk belajar di sini. Dan juga mereka yang akan bermula di Pusat Matrikulasi, Center for Foundation Studies, inilah tempat untuk anda memulakan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan bagi mereka yang berada di selatan sana, kita ada juga Kuala Lumpur dan juga di Pagoh, Johor, tempat baru yang baru saja bermula pada tahun 2017. Jadi antara sebab kenapa anda semua perlu menyertai IIUM ataupun UIAM, yang pertamanya kita menawarkan satu program pendidikan yang menggabung jalingkan antara program-program berbentuk sains sebagai contohnya ataupun program-program yang berbentuk sastra dengan adunan Islam sebagai salah satu cara hidup. Ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bukan sekadar belajar tetapi menjadi manusia, memanusiakan manusia melalui acuan yang tersendiri. Kemudian kenapa anda perlu sertai IIUM? Kerana di sana kita melihat bagaimana pelajar antarabangsa datang ke sini, belajar di sini, menuntut di sini. Jadi kita boleh melihat bagaimana budaya itu dijelmakan dalam keadaan kita bersatu walaupun berlainan bangsa, berlainan negara. Ini yang kita tonjolkan kepada semua komuniti yang masuk ke dalam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan ini universiti kita juga merupakan antara universiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
Selain daripada itu, kos belajar di dalam Malaysia tidaklah begitu tinggi, mampu untuk anda sertai universiti ini, dan kemudiannya kita melihat bagaimana terdapat pelbagai kemudahan-kemudahan yang diadakan untuk anda belajar dan untuk anda menikmati pendidikan dengan penuh makna. Dan yang terakhir, kita bukan saja institusi pendidikan menempuh kepada pendidikan, tetapi kita juga melihat bagaimana kita mengambil ruang dan juga peluang mengekalkan sustainability di dalam masyarakat, khususnya di Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, bagi yang berminat untuk sertai UIAM, kita bukan sekadar menghasilkan ustaz dan juga ustazah, sebab kita ada banyak program-program seperti medik, seperti undang-undang dan sebagainya, dan kita lihat pada hari ini antara contoh-contoh alumni yang menjadi kebanggaan kita. Kita boleh lihat bagaimana 4 orang sebagai contohnya di sini telah menjadi duta. Kita lihat sebagai contohnya duta di Bosnia, duta di Lebanon, duta di Mesir, duta di Austria. Okey, jadi ini antara ruang dan juga peluang adik-adik yang berminat untuk sertai UIAM. Satu potensi yang besar untuk anda semua terbang ke peringkat antarabangsa, dan bagi mereka yang menyertai program undang-undang sebagai contohnya, kita lihat pada hari ini ramai yang telah menjadi insan-insan penting di dalam negara. Jadi ini membuktikan bahawa UIAM telah menghasilkan graduan yang berkualiti, bukan sahaja dalam bidang masing-masing, tetapi dari sudut nilai, akhlak dan juga kemanusiaan itu ada pada diri mereka. Ini antara wajah-wajah yang mungkin anda kenal. Kita lihat, sekali pandang kita tahu siapakah mereka, insan-insan yang merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan ini juga mungkin anda kenal YB kita dan juga Amin Idris yang merupakan seorang selebriti yang terkenal di dalam media, dan juga saudara Izwan Azir yang merupakan pembaca berita dan sekarang merupakan DJ radio. Ini antara mereka-mereka yang telah dihasilkan melalui acuan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yuk kita dengar sedikit apa kata Datuk Seri Rizal Marikan yang merupakan salah seorang alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. In my years upon leaving this university, I've come across many of our fellow alumni who are now captain of their industries and leading figures in our country and beyond. This is a clear recognition of the excellent work that is being done here at IIUM. In my days as the Deputy Foreign Minister, I've met a lot of IIUM alumni who have made major strides at the regional and global stage, both as leaders and also as diplomats. In my current role as the Youth and Sports Minister, I also frequently have the opportunity to engage with a lot of my fellow alumni who are now performing key positions both in public and corporate settings. I truly believe education in any field that is intricately weaved along the lines of Islamic teaching has made those who walk through the gates of this university to be better leaders. Baik, itu kata-kata daripada Datuk Seri Rizal Marikan yang melihat bahawa IIUM ataupun UIAM telah berjaya menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan yang ada anak hantarlah ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita bukan sekadar nak menghasilkan mereka yang mahir dalam profession masing-masing, tapi kita juga nak melahirkan profession yang berakhlak mulia, yang ada integriti. Inilah yang kita tekankan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, untuk makluman
Adik-adik, maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana populasi pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita mempunyai seramai 20,140 pelajar yang berada pada tahap undergraduate dan juga 5,000, hampir 6,000 pelajar yang telah mengikuti program pasca siswazah kita. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita ada 76 undergraduate programs dan juga 125 postgraduate program daripada 14 kuliah dan juga 3 institut. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan dan juga adik-adik, di sini kita ada pelajar-pelajar yang datang daripada 105 negara. Ini peluang dan juga ruang untuk kita mempraktikkan bahasa Inggeris, bahasa Arab, peluang yang sangat besar. Sebab apa? Ini akan bantu kita bila kita keluar nanti kita mempunyai kemahiran bahasa yang baik. Kita lihat di Gombak kita mempunyai sebanyak 30 program. Okey. Kita lihat bagaimana program-program yang ditawarkan melalui fakulti-fakulti tertentu. Kita lihat kita ada sarjana muda undang-undang, sarjana muda perakaunan, pentadbiran perniagaan, ekonomi, sains kewangan Islam, teknologi maklumat, sains komputer, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan kimia, kejuruteraan komunikasi, kejuruteraan pembuatan dengan kepujian, kejuruteraan mekatronik dengan kepujian, kejuruteraan aeroangkasa, kejuruteraan bahan dengan kepujian dan juga kejuruteraan awam dengan kepujian. Ini antara program-program yang kita dapat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bukan sekadar program-program yang berkaitan dengan Islam, tetapi ini adalah program-program yang sebenarnya sudah lama wujud di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita juga ada sarjana muda sains, sarjana muda perancangan bandar dan wilayah, seni bina landscape, ukur bahan, seni gunaan dan seni reka, pengurusan industri halal, sains kemanusiaan, komunikasi dan juga bahasa dan juga kesusastraan Inggeris, sejarah dan tamadun, psikologi, sains politik, sosiologi dan antropologi, pengejaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Ini mereka yang berminat untuk menyertai bidang pendidikan. Kita juga ada fakulti pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi sini apa yang boleh kita simpulkan, UIAM ini bukan sekadar universiti yang mempunyai program yang berbentuk Islam, tetapi kita ada juga program-program yang sebenarnya untuk menyiapkan masyarakat kita, khususnya pelajar-pelajar, untuk masuk ke dalam negara, memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam pelbagai bidang. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan atau berminat untuk program-program yang berada di Kuantan, banyak program yang berbentuk sains seperti bioteknologi, sains matematik, sains kimia gunaan, sains fizik, kemudian sains tumbuhan gunaan, sains marin dan teknologi, sains perubatan, audiologi, optometri, dietetik, pengimejan perubatan, fisioterapi, patologi petuturan dan juga kejururawatan. Mungkin ada yang kata, ada kejururawatan di UAE. Ya, kita ada program kejururawatan. Maka kita cover banyak benda, bukan sekadar program-program yang berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, tetapi kita ada program-program sains, kejuruteraan, seni bina dan sebagainya. Dan di Johor, di Pagoh, bagi mereka yang berminat untuk memahirkan diri dalam bidang bahasa, kita ada bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa, dan mereka yang berminat untuk menyertai pengurusan pelancongan, UIA juga menawarkan satu program yang kita namakan sebagai Sarjana Muda Sastra Pengurusan Pelancongan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak sebenarnya program-program kita dan pilihan-pilihan untuk adik-adik untuk lihat. Kalau nak tengok bidang sains, kita ada bidang sains. Bidang kejuruteraan kita ada, undang-undang kita ada, bahasa kita ada. Jadi apa tunggu lagi? Jadikan UIA sebagai pilihan utama anda. Dan kita lihat di sini bagaimana aktiviti belajar, dan UIA terkenal dengan debat
di mana pelajar-pelajar kita telah memenangi pertandingan-pertandingan yang berprestij di peringkat antarabangsa, dan ini merupakan satu agenda universiti juga untuk kita melatih mereka yang masuk ke dalam Universiti Islam Antarabangsa untuk memahirkan diri dalam bidang debat atau sekurang-kurangnya mampu untuk bertutur, mampu untuk berkomunikasi dengan baik apabila berada di luar sana. Jadi mereka yang berada dalam bidang debat ini di sekolah, okey, anda boleh teruskan aktiviti anda, boleh teruskan apa yang anda minat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selain itu, kita juga tidak melupakan dari sudut sukan. Maka sukan juga menjadi antara agenda utama kita, sebab fizikal yang baik itu akan membantu kita untuk menghasilkan akal yang baik, minda yang baik. Dan kita juga ada badan beruniform. Selain daripada itu, ini yang kita nak tekan kepada adik-adik semua, kita bukan sekadar belajar di dalam kelas, tetapi juga kita pergi keluar bersama dengan masyarakat, tengok keadaan masyarakat di luar sana, ada orang miskin, ada yang tidak berkemampuan. Ini akan berikan kesedaran kepada kita bahawa apabila kita rasa susah, ada orang lain yang lebih susah daripada kita, dan UIA juga mengajar kita bagaimana kita perlu memainkan peranan untuk membantu orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan sekadar menghasilkan graduan yang mahir di dalam sesuatu bidang, tapi inilah cara kita memanusiakan semula manusia supaya mereka cakna dengan isu-isu semasa, isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat. Dan bagi mereka yang berminat dengan muzik, kita juga tidak menolak muzik, bahkan kita ada program-program muzik, kita ada band, kita ada persatuan yang menguruskan muzik dan juga kesenian ini. Jadi mereka yang berminat, yang mungkin boleh yang mungkin sekarang ini minat dalam untuk bermain alat-alat muzik sebagai contohnya, anda boleh teruskan apa yang anda minat itu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, ini antara program-program yang lain yang menarik, sebab saya kata tadi, kita bukan sekadar berada di dalam Malaysia, kita juga bergaul dengan masyarakat antarabangsa. Ini berikan ruang kepada kita untuk memperbaiki dari sudut bahasa dan juga untuk memahami budaya orang lain. Ini satu perkara penting. Okay, cultural intelligence ini merupakan satu asas sekarang dalam masyarakat. Dalam era globalisasi ini, perlu kita faham bagaimana budaya orang lain dan bagaimana untuk kita faham orang lain melalui budaya mereka. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, nak hantar anak-anak ke UIAM ini merupakan satu peluang kepada tuan-tuan dan puan sekalian mendidik anak-anak bukan sekadar mereka mahir dalam bidang masing-masing, tetapi juga melihat bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat antarabangsa. Okey, ini antara program-program yang telah kita anjurkan dari sudut kesenian dan juga bagaimana mereka terlibat dengan masyarakat antarabangsa. Baik. Bila kita cerita sedikit tentang program-program yang ditawarkan di Pagoh, kita ada 4 program. Okey, kita ada bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa dan juga pelancongan. Jadi apa yang kita ketengahkan dalam program-program ini bukan sekadar belajar di dalam kelas. Kalau kita lihat bagaimana kita gabungkan jalinan bahasa sebagai contohnya, bahasa dan juga komunikasi. 2 elemen yang kita gabungkan supaya graduan yang keluar daripada UIAM ini bukan sekadar mahir dari sudut bahasa tetapi juga komunikasi. Sebab itu di UIA Pagoh kita ada konti radio untuk kita praktikkan apa yang kita belajar melalui aspek komunikasi. Okey, ini antara program-program yang kita anjurkan seperti yang sebutkan tadi. Dia tak boring, bukan sekadar berada dalam kelas, tetapi kita pergi keluar belajar daripada masyarakat, belajar di luar sana tentang banyak perkara. Ini menjadikan pendidikan sesuatu yang lebih bermakna. Okey, dan bagi mereka yang ingin untuk terbang ke luar negara, okey, khususnya di Pagoh ini, kita daripada awal masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita telah
menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyertai program pertukaran pelajar. Okey, program kita menghantar pelajar-pelajar kita ke luar negara untuk mendapatkan pengalaman untuk mempelajari bahasa, dan ini antara negara-negara yang telah pelajar kita pergi ke sana dan belajar bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa. Okey, Korea, Algeria, Thailand, Japan, Turki, Oman, Arab Saudi, Singapura, Cambodia, Brunei dan banyak lagi negara-negara yang telah kita hantar pelajar-pelajar kita untuk mereka belajar sesuatu daripada masyarakat antarabangsa. Ya, sangat menarik. Okey, kita tidak sekadar berada di dalam negara tetapi kita pergi keluar sana untuk belajar budaya dan juga bahasa masyarakat di sana. Baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, fokus kita bukan sekadar kursus-kursus yang ditawarkan, tetapi kita melihat juga bagaimana untuk kita mengadunkan acuan kita melalui aspek yang sangat penting, aspek yang membawa pelajar-pelajar untuk menghayati kemanusiaan itu, mengembalikan semula roh kemanusiaan supaya kita menjadi manusia yang sentiasa cakna kepada isu-isu semasa, terutamanya masyarakat yang memerlukan di luar sana. Banyak program-program yang kita anjurkan. Dan saya nak perkenalkan anda semua dengan salah seorang pelajar yang terdapat di UIAM Paguh, iaitu Mark Sadiq yang merupakan seorang social media influencer. Kita lihat dan kita dengar apa kata Mark Sadiq tentang program yang beliau sertai. Beliau masih belum bergraduasi, tetapi beliau sekarang adalah salah seorang social media influencer yang terkenal. Hai, Assalamualaikum Dr. Azrul. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Mark Sadiq dan saya seorang influencer di Instagram dan juga TikTok. Dan selain daripada itu, saya juga adalah seorang pelajar di UIAM. UIA mengambil jurusan Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa. Jadi, sedikit yang saya boleh kongsikan dalam course yang saya belajar ni. Sebagai seorang influencer, komunikasi merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Jadi saya banyak sangat belajar tentang cara-cara berkomunikasi semasa saya belajar dekat UIA. Dan juga sebab saya mengambil jurusan Bahasa Inggeris, jadi ia membantu saya untuk menambahkan keyakinan diri untuk bercakap bahasa Inggeris di hadapan orang ramai. Dan inilah satu skill yang sangat-sangat berguna, kerana bila kita berjaya bercakap bahasa Inggeris dengan baik, ia memberikan satu impak yang luar biasa kepada orang ramai. Dia akan nampak kita lebih profesional, lebih credible, lebih yakin. Jadi orang pun akan terikut dengan apa yang kita cakap. Okey, jadi selain daripada itu, pembelajaran semasa di UIA memang sangat-sangat menyeronokkan. Dia punya lecturer semua best. Belajar tu memang semua benda boleh digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi saya nak ajak anda semua sekali untuk join belajar di UIA, iaitu course Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Nak tahu dengan lebih dalam? Jom kita masuk aktiviti. Bye, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Sadiq yang berkongsi pengalaman beliau belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seperti saya nyatakan tadi, apabila belajar tentang bahasa ini, anda bukan sekadar menjadi guru, menjadi pensyarah, tetapi ruang yang besar untuk anda menyertai bidang yang berkaitan dengan duta, pegawai tadbir diplomatik. Ini antara ruang-ruang yang boleh anda sertai, terlibat dalam bidang terjemahan, terlibat dalam bidang komunikasi dengan media. Jadi ruang yang sangat besar apabila anda mengambil program-program bahasa yang telah kita gabung jalinkan dengan komunikasi. Dan bagi mereka yang melihat pelancongan sebagai salah satu ruang untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, nanti walaupun dalam keadaan sekarang kita berhadapan dengan pandemik, tapi insya-Allah dalam sedikit masa lagi pelancongan kita akan bertambah baik. Ni ruang dan juga peluang kepada anda semua untuk bermula sekarang dan mendapat sesuatu yang baik apabila anda bergraduasi suatu hari nanti. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, okey, ni antara syarat umum kemasukan ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, mesti lulus sijil tinggi pelajaran Malaysia bagi calon STPM ataupun STAM, dan kami juga menerima calon-calon daripada asasi PASUM Universiti Malaya
okey, lulus asasi pintar UKM atau lulus asasi undang-undang TESOL kejuruteraan UiTM. Okey, dan anda perlu mempunyai diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan luluskan oleh Senat IPTA, dan juga lulus matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Okey, dan anda juga perlu lulus SPM ataupun setaraf dengannya dengan mendapat kepujian grade 6C ataupun C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu atau kepujian Bahasa Melayu kertas Julai, dan lulus mata pelajaran sejarah mulai tahun 2013. Dan selain daripada itu, seperti semua IPTA, anda perlu menduduki muat dengan mendapat tahap band seperti yang diperlukan bagi setiap program. Baik. Okey. Soalan, kita ada satu soalan daripada adik-adik kita. Soalan yang pertama, adakah debat ini wajib disertai atau hanya aktiviti tambahan? Debat tidak wajib disertai. Ia merupakan aktiviti, kalau anda berminat, anda boleh sertai. Tetapi ini adalah ruang dan juga peluang untuk kita membina keyakinan diri, untuk kita mengasah bakat kita. Tapi kalau anda tidak berminat, tidak ada masalah. Banyak lagi aktiviti yang kita tawarkan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, seterusnya. Okey, ini antara persepsi pelajar yang nak masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dia sebut UIA, alamak, ada bahasa Arab lah. Adik-adik sekalian, okey, bahasa Arab di peringkat SPM bukanlah satu kewajipan sekiranya anda nak sertai program-program yang saya sebutkan tadi. Contohnya, nak ambil bidang kejururawatan, okey, tidak perlu ada SPM di peringkat, tidak ada bahasa Arab di peringkat SPM, ataupun nak ambil bidang bahasa Inggeris, tidak perlu ada bahasa Arab di peringkat SPM. Jadi tidak ada syarat untuk anda masuk ke UiAM ini, kecuali kalau nak ambil program-program yang berkaitan dengan bahasa Arab atau program-program yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu memerlukan bahasa Arab. Tapi program-program lain, tidak kita menentukan supaya atau mewajibkan anda semua perlu mempunyai kelayakan dan juga asas dalam bahasa Arab di peringkat SPM. Okey. So, selain daripada itu, pelajar-pelajar juga seperti yang disebutkan tadi perlu ada muat untuk anda semua menyertai Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, baik. Sedikit bahasa pengantar. Adakah kalau saya belajar bidang kejuruteraan sebagai contohnya, adakah bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Arab? Tidak. Bahasa Arab hanya digunakan untuk program-program tertentu saja, sebagai contoh undang-undang syariah, ilmu wahyu, fiqh, usuluddin, hadis dan tafsir Quran dan Sunnah, dan juga bahasa Arab. Manakala program-program lain, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggeris. Jadi belajar di UiA ni bukan sekadar dapat bahasa Inggeris, tetapi bila kita bergaul dengan kawan-kawan kita di peringkat yang mereka yang datang daripada luar negara, maka kita akan dapat juga bahasa-bahasa yang lain. Okey. Jadi untuk kemasukan ke program pengajian ijazah sarjana muda, kita memulakan pada first week of January, dan kita akan tutup pada minggu keempat bulan Mac. Ini kalau permohonan melalui UPU. Manakala kalau permohonan melalui IIUM e-admission, kita buka pada 1 Oktober dan kita tutup pada 1 November. Jadi kalau berminat, boleh terus memohon di mana? Di IIUM e-admission. Baik. Kita ada beberapa soalan sebelum kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Okey. Ada subjek elektif seperti bahasa Arab untuk diambil? Ada. Anda boleh mengambil kursus-kursus dalam bahasa Arab ataupun kursus-kursus bahasa Arab. Boleh, tak ada masalah.
berapa purata bilangan pelajar yang diambil bagi satu program yang ditawarkan di UIAM? Yang ni mungkin saya minta Puan Zeni untuk jawab persoalan adik-adik kita ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemasukan ke ijazah sarjana muda ni, kita anggarkan dalam dalam 1,000 pelajar lah untuk kemasukan kali ni. Anggaran dalam 1,000 lah. Okey adik. Untuk semua program tu tak dapat dinyatakan lah, tapi anggarannya untuk setiap kemasukan untuk semester pertama ni anggarannya dalam 1,000 pelajar lah. So kalau 1,000 pelajar adik-adik kena cepat sebab 1,000 pelajar tu sekejap saja. Yang mohon juga sangat-sangat banyak. So jangan buang masa, okey. Buat keputusan yang baik, pilihlah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebab permohonan sangat-sangat banyak. Jadi okey, kalau anda letakkan UIM sebagai pilihan utama, insya-Allah okey, ada ruang untuk anda diterima masuk ke universiti ini. Terima kasih Puan Zeni atas jawapan tadi. Mungkin kita akan tunggu lagi ada soalan-soalan yang akan dilontarkan oleh adik-adik kita ataupun ibu bapa yang sedang menonton kita pada petang ini. Bagi yang baru saja menonton kita, selamat datang saya ucapkan kepada semua. Okey, anda sedang bersama dengan saya Azrul dan juga Puan Zeni Sofina yang mewakili Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi mungkin ini adalah ruang dan juga peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan antara anak-anak ke UIAM belajar di sini, okey, untuk memberikan ruang pendidikan kepada mereka dengan lebih baik. Baik, ini antara apa yang kita ada di UIAM, Darul Hikmah Library, okey, pustakaan yang antara yang terbaik di Malaysia, mempunyai banyak bahan-bahan yang boleh kita baca, bukan sekadar bahan-bahan bercetak tetapi kita juga ada bahan-bahan yang berbentuk digital yang boleh kita akses di mana saja kita berada. Dan kita ada hostel yang sangat kondusif, di mana kita lihat bagaimana hostel-hostel ini berikan bukan sekadar kita balik tidur di situ tetapi ada juga aktiviti yang kita sebut sebagai mahalah untuk anda bila berada di hostel itu, ada ruang-ruang untuk berkenalan dengan rakan-rakan dan juga menjalankan aktiviti selepas waktu kelas. Okey. Dan kita lihat bagaimana kemudahan-kemudahan yang terdapat di fakulti, di UIA ni fakulti kita namakan sebagai kuliah. Kita ada konti radio, kita ada pelbagai jenis lab terutamanya engineering dan juga dalam bidang perubatan, semuanya kemudahan-kemudahan yang terkini yang kita berikan untuk kemudahan dan juga untuk memudahkan adik-adik belajar nanti. Bagi yang berminat dengan bidang-bidang yang disebutkan tadi, kejururawatan, perubatan dan sebagainya, kita ada hospital kita sendiri untuk anda semua, bukan sekadar belajar dalam kelas tapi juga terus mempraktikan apa yang anda belajar di hospital kita. Itu sangat menarik. Dan ini yang terdapat di Paguh, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada konti radio dan sebagainya. Ini antara ruang-ruang yang boleh kita jadikan sebagai peluang mempraktikkan bahasa dan juga bagaimana untuk kita mendalami apa yang kita pelajari itu melalui aplikasi yang terbaik menggunakan kemudahan-kemudahan yang telah disediakan. Baik, ini antara pencapaian yang diperolehi oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Di peringkat antarabangsa, kita bukan sekadar cemerlang dari sudut pendidikan, cemerlang menghasilkan graduan yang hebat, tapi kita juga cemerlang bila berbicara tentang bagaimana tanggungjawab kita untuk berbakti kepada masyarakat, bagaimana peranan yang dimainkan untuk kita menggarap Malaysia ini sebagai sebuah negara yang melihat kepada kestabilan bukan sekadar dari sudut pendidikan tetapi juga ekonomi dan juga politik. Kita mengambil ruang itu membantu masyarakat. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, boleh sertai kita di facebook.com official.ium, itu di Facebook. Kalau yang ada Twitter, boleh tweet kami di official IIUM. Bagi yang ada Instagram, boleh follow kami di official IIUM.
dan juga boleh juga subscribe kami di YouTube IAUM Official. Kita ada beberapa soalan daripada adik-adik kita. Baik, antaranya, okey, apa beza permohonan di UPU dan e-admission? Adakah dari segi iuran pembelajaran? Okey, Puan Zeni, Baik, Dr. Azrul, Ya. perbezaannya sebenarnya cuma dari bagaimana cara permohonan itu dibuat. Okey, di UPU tu ialah melalui saluran perdana. Baik, saluran perdana melalui UPU online untuk semester pertama kemasukan bulan Oktober. Itu perlu permohonan perlu dilakukan melalui UPU online. Okey, dan melalui e-admission itu ialah untuk kemasukan untuk semester yang kedua. Untuk semester kedua kita bagi peluanglah pada adik-adik untuk mohon sekiranya masa permohonan perdana tu melalui UPU online tu tak berjaya. Jadi adik ada peluang lagi lah untuk mohon kemasukan ke UIA, kemasukan untuk semester yang kedua, iaitu pada Februari lah. Setiap Februari ada kemasukan lagi untuk semester kedua. Jadi adik boleh mohon melalui e-admission. Cuma bezanya itulah, tak ada beza apa, cuma kita kenakan iuran proses lah, proses sebanyak RM100. Itu je, iuran dan apa-apa fasiliti semua sama, tak ada beza, cuma bezanya ialah iuran proses, itu je. Itu je. Maksudnya Puan Zeni, yang terlepas di PU tu boleh mohon melalui e-admission. Ada peluang lagi. Ya, adik-adik. So yang terlepas di UPU jangan risau. Kita ada e-admission untuk anda terus berinteraksi dengan UIAM. So boleh, nampak tak kita ada flexibility kat situ. Okay, tak dapat di UPU boleh mohon melalui e-admission. Masukan untuk semester seterusnya di semester kedua. Ya, di semester kedua. Okey, jadi ada ruang lah Puan Zeni Ada ruang. Ya, betul. Ada peluang. Peluang tu terbuka luas untuk semua adik-adik. Jangan risau. Maksudnya kalau gagal di UPU tu janganlah terlalu sedih, berduka cita kan. Masih ada ruang, masih ada peluang untuk anda semua memohon masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Syaratnya penuhi syarat kemasukan kita. Ya, penuhi syarat kemasukan yang telah ditetapkan oleh UIA. Jadi bagi tahu kawan-kawan ni, bagi tahu kawan-kawan, oh rupanya ada ruang lagi ni, ada ruang dan juga peluang untuk masuk ke U, walaupun mungkin kita gagal di semasa permohonan di UPU. Jadi bagi tahu kawan-kawan ramai-ramai, okey, untuk sama-sama sertai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, soalan seterusnya. Subjek bahasa Arab dipanggil Quranic Language 1 and 2 kan? Seperti dalam struktur program Bachelor of Business, tetapi dalam kos ekonomik tak tertulis pun. Jadi tak perlu belajar bahasa Arab ke? Mungkin Puan Zeni boleh bantu kita? Untuk makluman, bahasa Arab ni hanyalah minimal sahaja. Baik. Untuk program-program yang selain pada yang program bahasa Arab seperti pengajian bahasa Arab, Islam ilmu wahyu, pelajar-pelajar yang mohon kemasukan ijazah pertama ni akan belajar bahasa Arab ni di peringkat kita panggil persediaan, program persediaan bahasa. Jadi subjek tu akan diambil semasa di persediaan bahasa itulah, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Tapi level yang rendah lah, bukan level yang tinggi dan tidak dikira dalam kredit, tidak termasuk dalam kredit lah. Jadi jangan risau, kita bukan belajar bahasa Arab ni sampai level 6, level 7 kan. Ya, betul. Belajar yang asal saja. Asal je, boleh mengaji Quran, boleh mengaji Quran, huruf bahasa Arab. Okey, sekurang-kurangnya keluar daripada UIA tu boleh baca Quran dengan boleh baca huruf Arab sikit sebanyak. Alhamdulillah lah kan. Pergi umrah tu dah boleh lah. Ya, betul. Dan kalau adik-adik yang ambil bahasa Arab di sekolah, mungkin kalau baik bahasa Arabnya, dia ada satu peperiksaan kita namakan sebagai APT. Kalau lepas APT tu tak perlu ambil bahasa Arab, betul tak Puan Zeni? Ya. Okey.
ada ruang juga untuk tak belajar bahasa Arab lah, tapi apa salahnya kita belajar bahasa Arab kan? Ya, Bahasa yang bahasa Al-Quran. bahasa Al-Quran. Saya sendiri dalam bidang bahasa Arab, walaupun dulu saya tak minat bahasa Arab, tapi bila saya ambil bahasa Arab, masya-Allah kan banyak perkara yang saya belajar, terutamanya daripada Al-Quran, daripada hadis, walaupun kita berada dalam bidang bahasa saja. Jadi jangan rasa macam risaulah, jangan risau. Kita tak adalah belajar tinggi-tinggi sangat kan, sampai nak kena baca buku dalam bahasa Arab, tidak. Ada perkara yang asas kan, kaifahaluka, kaifahaluki, benda-benda yang asas untuk seronok untuk kita faham sedikit sebanyak Quran, bacaan-bacaan dalam solat. Itu saja. Okey. Saya pun graduate alumni UIA juga Dr. Azrul, bidang pengurusan perniagaan. Memang kami belajar bahasa Arab lah, dan saya rasa itu memang sangat memberi faedah lah. Sebab sekarang pun bolehlah faham bahasa Arab sikit-sikit. Dalam solat apa semua tu lah. Ya, tengok contoh saya tanya, kaifahaluki? Kaifahaluki? At least itu saja. Kita belajar kan, boleh praktikkan. Jadi menarik kan, kita keluar UAE ada benda-benda yang boleh kita ingat, benda-benda yang kita belajar yang tak ada di tempat lain. Jadi ini sebagai satu nilai tambah lah kepada kita bila keluar nanti, aku belajar bahasa Arab juga kan, walaupun pada level tahap yang tahap. Wan Zaini, ada satu soalan lagi ni. Banyak soalan yang kita kena jawab ni. Ya. Bolehkah saya transfer kredit untuk memendekkan tempoh pengajian jika dari program yang sama dari diploma? Ya, boleh. Boleh Ya, boleh. Memang kita akan mengambil kira juga, tapi kena mohonlah untuk transfer kredit tu. Sekiranya yang kira maksudnya fakulti yang akan tentukan, tapi adik-adik kena buat permohonan lah untuk memindah kredit tu daripada diploma untuk ijazah pertama ni. Ya, okey, so jawapannya boleh. Maksudnya yang bidang diploma boleh transfer kredit. Maksudnya tak payahlah nak mula daripada awal ambil semua benda kan. Boleh transfer kredit untuk menyambung je. Okey, yang selebihnya. Okey. Boleh beri ke link e-admission. Mungkin nanti kita minta untuk komiti kita untuk berikan link kepada adik kita yang kita ni. Okey, soalan lain. Kebanyakan pelajar yang diterima di UPU dari lepasan mana ya? Adakah asasi, STPM, matrik atau diploma? Risau. Kita sekarang macam ni. Kita terima semua. Dr. Azrul dah bentang kan sebentar tadi. Kita kan ada lepasan STPM, diploma, STAM. So jangan risau. Jangan risau. Tak perlu risau. Mohon je. Kalau adik-adik dekat asasi, boleh masuk UIA. Dekat STPM, boleh. STAM, boleh. Matrik, boleh. Diploma, boleh. So tak perlu berhuhu. Sebab apa? Sebab anda semua boleh masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, mungkin Puan Zaini ada tak apa-apa yang nak sampai kepada adik kita? Mungkinlah sebagai tambahan selain daripada apa yang saya telah nyatakan tadi. Mungkin yang selalu adik-adik tanya tentang kemasukan ni kan. Itulah sebab kita ni di hari terakhir lah untuk jom masuk IPT dan juga hari yang terakhir untuk adik update permohonan. Mungkin adik ada masa lagi dalam 40 minit, jadi adik boleh buat pilihan yang tepat lah untuk kemasukan ke UIA ni, buat pilihan yang tepat dan bijak untuk masa depan adik-adik semua. Ya, pilihan yang tepat menentukan masa depan anda, dan memilih UIA insya-Allah menentukan masa depan yang baik anda insya-Allah. Okay, so tidak perlu berhuhu insya-Allah. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa, kami mendoakan semoga impian anda menjadi kenyataan. Cuma tadi kita sebut tentang UPU dan juga e-admission Puan Zaini. Kalau yang tak berjaya pada kali ini di UPU, jangan risau. Kita ada e-admission untuk masuk ke semester yang seterusnya, semester kedua. Masih ada ruang, masih ada peluang untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So jangan
Jangan sedih-sedih sangat, jangan stres-stres. Okay? Kalau tak dapat ini bukanlah penghujung jalan kita, penghujung kehidupan kita, tapi ada ruang lagi yang masih boleh kita perolehi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada e-admission untuk adik-adik sertai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada apa lagi Puan Zeni? Ada soalan berkenaan skill ni, kelas-kelas skill yang ditawarkan okey. Kita soalan ni saya terkesan. ada tanya renang, rugby, semua kita ada. Ya. Memasak, menjahit, apa lagi? Berenang memang ada. Sports ni kita ada macam-macam lah, archery, memanah. Ya. Menjahit, memasak, semua skill-skill kehidupan seharian tu ada ditawarkan. Sebagai contohnya renang di semua kampus ada swimming pool Ya. Tahu saya ya. Okey, rugby ada semua ada. Okey, nak masak apa ada? Nak masak ada, nak menjahit ada. Okey. Kita juga menawarkan program parenting dan juga management lah, leadership and management skills pada pelajar semua. Okey. Hai, saya nak tanya panel untuk webinar ni baca soalan daripada mana ya? Ini soalan daripada FB kan? Puan Zeni? Ya. Soalan-soalan dari kita ni. Soalan daripada chat yang ada di dalam Zoom kita tu, okey? Yes. Zoom kita, okey? Okey, ada soalan lagi. If I obtain IM through UPU, will I be able to choose my accommodation mahala or it will be randomly assorted, first come first serve? Macam ni mahala. Pak, ini orang dah tahu macam mana. Mahala ni secara random lah doktor. Berdasarkan kekosongan di mahalah tersebut dan akan ditetapkan oleh pihak pengurusan mahalah lah, hostel ni. Tapi pengalaman saya sebagai pelajar UIM kan, bila kita duduk dengan kadang-kadang orang yang kita tak pernah kenal sebelum ni kan, jadi banyak benda yang kita belajar, benda baru yang kita belajar. Kalau kita duduk dengan orang yang sama, itu je lah yang kita belajar kan. Jadi think positif, okay? Dan semakin ramai kita kenal orang, semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak yang kita belajar. Jadi jangan risaulah benda-benda tu. Okay. Ini adalah ruang dan juga peluang kita membina kenalan-kenalan, membina jaringan yang lebih besar, terutamanya daripada pelajar-pelajar antarabangsa. Puan Zeni, saya sampai sekarang ada kawan-kawan daripada negara-negara luar ni yang masih rapat dengan saya dan masih hubungi saya. Walaupun saya dah tinggalkan UIA sebagai pelajar dah lama dah. Nampak sangat tua ni tu kan. Okay. Ya, kita ada pelajar daripada seluruh dunia kan doktor. Jadi kawan-kawan saya pun ada juga kawan-kawan di yang masih berhubung di Facebook. Kita ada WhatsApp group. So kita boleh keep in touch lagi lah dengan kawan-kawan kita di seluruh dunia. Saya ada pengalaman Puan Zeni. Saya pergi umrah kan, buat umrah. Kemudian saya dapat kontak daripada kawan saya sebab saya update di FB. Kawan saya kontak, kawan saya orang Arab di sana kontak saya, kata okey jemput ke rumah. So masya-Allah kan. Kita berada di mana pun kita ada kawan-kawan. Jadi UIA adalah salah satu universiti yang memang saya rasa paling ramai kot pelajar antarabangsa. Ya, okey. Jadi ini adalah ruang dan juga peluang untuk membina kenalan-kenalan di peringkat antarabangsa. Banyak yang boleh kita belajar sebab kita doakanlah. Ya, betul. Baik. Kita doakanlah supaya COVID ni diangkat dan pelajar-pelajar boleh kembali semula ke kampus. Jadi kalau ada soalan ni lah, kalau diterima masuk ni, at the moment ni kita tunggulah arahan daripada kementerian dan juga kerajaan Malaysia sebab kita masih di fasa pertama dan belum gerak ke fasa kedua. Jadi apa-apa pun kita tunggu juga arahan daripada kementerian dan sekiranya dibenarkan pelajar balik ke asrama dan kita akan maklumkanlah pelajar-pelajar. Betul. Doktor saya Puan Zeni, saya sangat-sangat rindukan pelajar kan. Dah sekarang office dengan bangunannya kan. Jadi ada soalan kat sini, nanti kalau diterima boleh masuk college ke atau still duduk rumah? Tadilah macam Puan Zeni sebut, sekiranya kerajaan membenarkan, kita tak ada masalah untuk membenarkan pelajar
masuk ke dalam college, tak ada masalah. Okey, soalan terakhir kot ni sebelum kita berakhir. Kalau dari kampus Gambang, bukan Paguh, masih ada harapan ke untuk buat penukaran pelajar di luar negara atau dia ikut program tertentu sahaja? Saya rasa ada di semua semua kampus, semua fakulti ada yang menawarkan program pertukaran pelajar, bukan sekadar di Paguh. Saya sebutkan Paguh tadi sebab saya adalah dekan di Paguh. Sebab memang kita sangat aktif untuk hantar pelajar kita ke luar negara, dan saya yakin di kampus-kampus yang lain pun ada. Cuma Gambang ini dia adalah di peringkat asasi. Asasi. Mungkin yang ada di Kuantan dan juga di Gombak. Sebab asasi ni jangka masa belajar di situ hanya terhad setahun, tak silap saya. Okey, dan jangan risau, bila selepas habis asasi anda boleh sertai program-program yang terdapat di kampus-kampus yang terdapat program tersebutlah. Jadi jangan risaulah, boleh untuk menyertai program pertukaran pelajar, ada. Okay, kebanyakan fakulti ada program pertukaran pelajar. Jangan risau, anda boleh terbang. InsyaAllah bila COVID berakhir ni, insyaAllah kita boleh terbang beramai-ramai. Sebab dah lama tak terbang ni. Baik, Puan Zaini, ada apa-apa lagi sebelum kita tamatkan webinar kita pada petang ni, dan kita yang terakhir kan? Kita yang terakhir. Dan masih ada masa lagi untuk adik-adik membuat pilihan yang terakhir di UPU online sebelum ditutup pada pukul 5 petang ni. Ya, okey. Ada lebih kurang 20 minit. 23 minit lagi untuk adik-adik membuat keputusan. Dan ayolah bersama-sama dengan kami serta Universiti Islam Antarabangsa Malaysia setelah menjawab persoalan-persoalan yang dinyatakan tadi, contohnya bahasa Arab kan, masuk UAE ni kena ada bahasa Arab tak? Tidak semestinya, kecuali program-program yang disebutkan tadilah kan. Jadi jangan risau tentang bahasa Arab. Anda ambil perubatan, perlu tak ada bahasa Arab? Tak perlu. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi jangan risau, insya-Allah tetapkan iman anda, tetapkan azam anda, pilihlah UAE sebagai tempat untuk anda belajar dan membina diri anda, dan akhirnya akan keluar nanti sebagai seorang yang berjaya, bukan sekadar berjaya dari sudut ilmu, tetapi juga berjaya dari sudut adab dan juga akhlak. Baik, tak ada apa-apa Puan Zaini? Itu je Doktor. Saya rasa soalan pun dah habis. Saya ucapkan terima kasih semua yang sertai kita pada petang ini, ambil ruang dan juga peluang untuk bagi tahu kepada anak-anak dan juga adik-adik yang sedang menonton kita pada petang ini. Cepat buat keputusan kan. Program-program yang ditawarkan pun banyak, bukan sekadar program yang berbentuk keislaman, program-program yang berada dalam list anda juga berada di universiti kami. Kita terbuka untuk semua, Doktor? Maksudnya kita terbuka untuk semua agama, bangsa. Betul, kita tidak khususkan untuk orang beragama Islam sahaja ataupun untuk orang Melayu saja, tidak. Okey, kita terbuka untuk semua. Okey, untuk anda sertai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, kita nak pergi antarabangsa, nampak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, insya-Allah. Okey, nak belajar, nak bina diri, nampak apa? Nampak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. Jadi ini Puan Zaini mungkin yang terakhir di hujung-hujung ni. Sebelum saya masuk UAE, ketika di sekolah saya telah pun menenangkan azam untuk masuk UAE. Alhamdulillah. Doktor telah buat pilihan. Saya nampak UAE ni adalah sebagai salah satu tempat untuk saya menimba ilmu pengetahuan dan pada masa sama untuk membina diri saya. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan untuk masuk UAE dan akhirnya belajar di UAE dan berkhidmat untuk UAE sehinggalah sekarang. Okey. Jadi seperti juga Puan Zaini lah, keluar daripada UAE dan kembali berkhidmat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. Dan kami mengharapkan anda semua akan sertai kami dan insya-Allah kita sama-sama jumpa nanti di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Universiti Malaya kerana membantu UIAM untuk mempromosikan program-program yang terdapat di sini.
Dan terakhir daripada saya, jika anda menjadi insan-insan yang hebat seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan fikir lama-lama, terus letakkan UIAM sebagai pilihan utama anda. Sekadar itu saja. Terima kasih semua. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.